استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu di dalam kitab Risalatul Bahjatil Mardiyah, pada permasalahan muafiq dan masbuk. Risalah yang bernama Al-Bahjatul Mardiyah pada menyatakan uzur yang menyalahi makmum daripada imam, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah ini kita akan masuk bait yang baru, syair yang baru. Jadi minta tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian tolong perhatikan permasalahan ni, sebab kita kena ingat kitab Muafiq Masbuk ni kita amal tiap-tiap hari. Maksudnya siapa-siapa yang solat berjemaah dia kena tahu hukum ni. Orang yang sembahyang berjemaah dia wajib mengetahui tentang hukum Muafiq dan Masbuk. Tolong perhati, tolong fokus lebih kurang sejam saja. Kalau ada benda di luar tu kita tolong fokuslah di sini dulu. Baik, dalam kitab Jawi pada muka surat 4. Kalau kitab Rumi wallahu alam. Kalau kitab Jawi pada muka surat 4. Baik, hari ini kita akan masuk syair baru. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke-11 daripada atas. Kitab Jawi baris yang ke-11 daripada atas, syair tu. Wadif muwafiqan li sunnati adal wa man li saktatin tizaruhu hasal. Tu dia punya syair bawah tu. Bawah tu. Jadi syair ni kita dah habis berapa banyak dah syair ni. Jadi satu syair dia hurai panjang, satu syair hurai panjang, satu syair hurai panjang. Syair yang dulu tu, إن شئت ضبطا للذي شرعا أوزر
hatta lahu salasu arkanin tufir. Man fi qira'atin li azihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Ni bait yang ketiga ni. Wadif muwafiqan li sunnati adal wa man li saktatin tizaruhu hasal. Saya pun terlupa juga kadang-kadang syair. Dia syair dia ada 6 dia semua. Tak silap saya ada 6 semua. Jadi dia ada 6 syair. Dia sebenarnya ada tambahan juga, syair tambahan yang syair pun ada juga. Dia dalam masalah muwafiq mazbuk ni dia banyak ambil dalam kitab Iqna. Kitab Iqna. Yang mufti wilayah duk baca tu. Kitab tu banyak ambil masuk dalam ni. Ada juga kemudian kitab Muni, kitab Tuhfah, kitab Nihayatul Ramli. Baik. Jadi kita dah habis dah permasalahan dulu. Tiap-tiap kita kali belajar kena ulang sikit. Saya tak mau pergi terus. Jadi yang dulu tu kita dah belajar pada permasalahan man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Jadi yang dulu tu dia ada bahas. Dulu dia dah bahas permasalahan yang pertamanya. Jadi kita ulang balik lah. Jadi tiap-tiap orang yang muwafiq itu iaitu orang yang sempat kalau orang sana mengidan sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya pada ketika imam berdiri. Itu takrif ni dululah. Kemudian makmum yang muwafiq ni dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Apa dia 3 rukun yang panjang? Iaitu rokok, sujud pertama, sujud yang kedua. Kemudian selepas tu pengarang kita dia bahas pula bait yang kedua. Yang bait pertama tu insyitabdatan lilladzi syar'an uzir hatta lahu salasahu arkan tufir. Itu dah habis dah. Ni kalau yang masalah man fi qira'atin li azihi bati aw syakka hal qara wa man laha nasi. Yang ni ada, dia kata di sana ada 3 masalah. 3 masalah. Jadi satu masalah tu dia pecah pula. Masalah pertama yang dulu kita belajar dia pecah 4. Apa masalah pertama? Orang yang lambat membaca Fatihah. Hukumnya apa? Jadi hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Apa maksud dimaafkan 3 rukun yang panjang daripada imam? Maksudnya dia wajib, dia kena menghabiskan bacaan Fatihah walaupun dia ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Sebagai contoh, kita kata kita duk baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Imam pun rokok. Allahu akbar. Imam pun rokok. Kita baca Fatihah lagi. Kemudian imam i'tidal. Kemudian imam sujud pertama. Dah masuk rukun panjang kedua dah. Kemudian yang ketiga, imam duduk di antara 2 sujud. Kita baru baca ihdinas siratal mustaqim. Contoh. Kemudian imam sujud kedua. Kita pun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita pun rokok. Bila kita rokok, imam sujud yang kedua, maka rakaat kita tadi dikira. Sebab apa? Sebab kita dipanggil orang yang membaca Fatihah lambat. Kejadian dia lambat baca Fatihah. Ini dimaafkan. Kemudian dia keluar pula 3 masalah lagi. Jadi orang imam yang baca lambat tu dah habis dah. Makmum yang muwafiq yang baca lambat, hukum dia sama seperti yang dulu, iaitu dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Kemudian masalah yang kedua. Apa ni masalah yang kedua? Iaitu orang tadi tu dia membaca Fatihah dalam keadaan waswas. Satu masalah. Kemudian
dia sengaja meninggalkan bacaan Fatihah. Dua masalah. Ni kita ulang balik refresh balik yang minggu lepas. Kemudian yang ketiga, seseorang itu yang pertama apa tadi? Was-was, sengaja tinggal bacaan Fatihah. Kemudian yang ketiga apa? Lupa dah. Tiga apa tadi nak sebut tadi? Nanti Ustaz. Kemudian yang ni dia kata orang yang was-was, kemudian dia lambat gerak-gerinya. Itu dia. 3. Jadi 3 masalah. Orang yang lambat gerak-geri, orang yang sengaja tinggal Fatihah, orang yang was-was dalam bacaan Fatihahnya, orang ini tidak dimaafkan. Gerak lambat tu maksudnya gerak geri dia lah. Kalau dalam kitab dia sebut gerak diamnya. Gerak diam tu maknanya gerak geri dia lah. Jenis lambat. Hukum dia kata dia dulu, jangan melebihi daripada imam 2 rukun. Apa maksud lebih 2 rukun? Bukan rukun panjang. Tapi jangan melebihi imam daripada, jangan bagi sampai imam tu melebihi 2 rukun. Yang ni 2 rukun fi'li. Sebagai contoh, kita kata orang tu orang jenis yang lambat. Ataupun kita kata dia was-was. Bismillah, bismillah. Jenis 2-3 kali dia ulang. Dia bukan syak. Kemudian sampai Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kemudian imam pun rokok. Itu dah 1 rukun. Kemudian imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Dah 2 rukun. Kata dia, jangan sampai imam turun sujud yang pertama. Jadi bacaan makmum yang tadi, yang 3 masalah tadi tu, yang gerak-geri diam, yang gerak-geri dia lambat, sengaja tinggal bacaan Fatihah, ataupun dia tu orang yang was-was, dia kata wajib pada mereka itu kena niat mufaraqah sebelum daripada imam sujud yang pertama. Sebelum daripada imam turun sujud pertama. Sebelum daripada imam turun kepada sujud yang pertama. Hukum dulu. Ingat Tapi kena ingat, kalaulah dia tak niat mufaraqah, dia ikut dia baca juga, dia tiba-tiba imam dah sujud, maka dia sebut dalam kitab, maka batal semayang dia. Sebab itulah masalah di sini, orang ini dia kena wajib niat mufaraqah. Niat wajib dia niat mufaraqah. Kalau tak wajib niat mufaraqah, maka dia terbatal semayang dia. Ini pada masalah 3 hukum ni. Tu habis itu. Kemudian yang kedua pula, masalah orang syak. Masalah orang syak ni, iaitu ada bagi 2. Syak yang pertama, dia syak pada ketika dia berdiri. Syak apa? Dia dah baca Fatihah ke belum? Satu masalah. Kemudian soalan yang kedua pula, dia syak apabila imam dah rokok. Imam dah rokok, dia syak. Aku dah baca Fatihah ke belum? Ragu-ragu. Kata dia di sini, apabila orang yang syak, apa dia? Wajib dia membaca Fatihah. Wajib dia kena menghabiskan bacaan Fatihah dia, dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Tu kena ingat. Jadi 4 masalah. Masalah pertama ni 2 masalah, jadi 6 masalah. Saya minta tuan-tuan perempuan tolong tulis minggu lepas apa yang kita dapat masalah tu, tolong tulis. Masalah ni begini, jawapannya begini. Kena ingat ni. Habis itu, tu. Kemudian itu masalah syak. Kemudian masalah lupa pula. Kemudian masalah lupa pun begitu juga.
Masalah lupa pun ada dua masalah situ. Yang dulu. Iaitu mereka yang lupa daripada membaca Fatihah hingga rokok imamnya. Sama juga. Syak dengan orang terlupa. Sebagai contoh, dia terlupa membaca Fatihah pada ketika dia berdiri. Tengah berdiri tu, Allah lupa baca Fatihah. Wajib dia kena baca Fatihah. Walaupun ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang daripada imam. Satu masalah. Yang kedua, imam dah rokok, dia baru teringat dia tak baca Fatihah lagi. Dia terlupa. Kemudian baru teringat, aku tak baca Fatihah lagi. Maka dia wajib membaca Fatihah. Walaupun ketinggalan 3 rukun yang panjang. 4, 6, 8 masalah. Kemudian ada satu masalah lagi. Kalau dia teringat pada dia ketika dia rokok. Dia dah rokok. Imam pun dah rokok. Ada 2 masalah sini. 2 masalah. Jadi berapa tadi lah? 4, 6, 8. Tebul lagi. 2 masalah lagi lah. 10. Jadi masalah yang pertama, masalah yang ni pula. Dia teringat. Soalan masalah pertama ni soalan. Dia teringat apabila dia dah rokok, tapi imam tak rokok lagi. Dia tak sengaja. Sebab apa? Sebab dia dengar takbir Allah Akbar tu, dia jauh. Contoh, jauh dengan imam. Kadang-kadang dia keliru, dia kesamaran dengan takbir imam dengan takbir orang biasa. Tiba-tiba dia rokok dulu. Bila rokok tu, imam tak rokok lagi. Dia teringat, Allah tak baca Fatihah. Ataupun dia syak. Aku baca Fatihah ke tak ni? Maka di situ, kalau imam masih berdiri, wajib dia kena naik. Wajib dia menghabiskan bacaan Fatihah dia. Walaupun dia naik, imam tu turun. Imam pun berrokok. Wajib dia kena menghabiskan bacaan Fatihah. Satu masalah. Tu 9 masalah tu. Masalah yang kedua pula, imam dah rokok, dia pun rokok. Imam rokok, dia pun rokok. Dia teringat ataupun dia syak. Allah, aku lupa baca Fatihah. Ataupun dia syak. Aku dah baca Fatihah ke belum? Dia syak. Di situ dia tak boleh bangun. Ni masalah ni kena ingat. Di situ dia tak boleh bangun. Wajib dia kena ikut imam. Habis tu macam mana Ustaz? Maka rakaat tadi tu dikira lara. Apa lara? Tak dikira rakaat baginya. Tapi wajib kena ikut imam. Habis tu, selepas imam memberi salam, wajib dia kena tambah 1 rakaat lagi. Tu dia. Kalau imam dah rokok, dia dah rokok, dia teringat, aku dah baca Fatihah belum ni? Ragu-ragu. Dudak. Ataupun, dia terlupa. Allah lupa aku terlupa nak baca Fatihah tadi. Duk sedap dengar Allah imam baca sedap. Sedap sangat imam baca Fatihah. Baca surah Al-Azim, dia pun terlupa baca Fatihah. Tapi imam dah rokok, dia pun dah rokok. Di situ kata ulama, rakaat dia tadi tak dikira. Bukan tak dikira masa dia terbatas semayang. Tak. Dia teruskan semayang dia. Dikira rakaat tu dipanggil lara. Sia-sia. Dengan lara kan orang kita kata lara apa? Buat pekerjaan lara ni. Apa pekerjaan lara? Pekerjaan sia-sia. Maksudnya apa? Rakaat tu dikira rakaat lara. Apa? Rakaat tu dikira sia-sia. Maka apabila imam memberi salam, wajib dia kena tambah satu rakaat lagi. Jadi ada berapa masalah semua? 10 masalah. Dalam syair ni, syair man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakun hal qara wa man laha nasi. Ni syair ni ada 10 masalah. Tolong tulis siap-siap dalam buku tu. Jangan tulis kat dalam ni. Boleh juga kalau nak tulis, tapi kalau tulisan cantik-cantik nak tulis tak apa. Jadi macam saya. Saya dulu mengaji tulis kat dalam kitab je. Tulis dalam kitab. Tapi kalau kita dah faham ibarat kitab, tak apalah. Kalau tak faham tu kena tulis kat luar. Jangan memadai, cukuplah aku ada kitab, tak ada pen. Jangan. Payah. Payah.
Kalau yang masalah yang dulu, masalah syair pertama tu, yang dulu tu dia masalah dia tak ada banyak mana. Masalah dulu tu hanya nak menceritakan ta'rif muafiq. Ta'rif muafiq. Kemudian yang dulu pun kita dah bahas dah. Kita bahas kata kalau imam masalah yang dulu, in syitta dabtan lil ladzi syar'an uzir. Yang tu. Itu tu masalah ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imam. Tu masalah yang dulu. Ni 10 ni dah syair kedua. Syair pertama dulu, masalah dia, saya ulang balik ulang balik. Dekat orang tanya ulang balik lah. Kita nak masuk masalah baru ni kena complete dulu. Orang kata kena tamam dulu. Yang sebelum tu. Bila kita tak tamam apa tu masalah sebelum tu, kita nak pergi ke depan dah payah dah. Bahagian depan ni ada khilaf pula. Jadi ada masalah lagi tu, ada masalah lagi, banyak lagi. Nampak kita nipis je ni. Baik, masalah syair yang dulu, itu masalah muafiq. Muafiq ya mas? Muafiq. Masalah muafiq. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Apa masalah dia dulu? Baik, yang masalah yang dulu tu macam ni. Yang masalah yang dulu begini. Apabila seseorang itu dia membaca Fatihah. Dia baca Fatihah, kemudian imam rokok. Imam rokok, dia tak habis baca Fatihah lagi. Dia tak habis baca Fatihah lagi. Contoh gini. Kita sembahyang zuhur. Biasa sembahyang zuhur asar je lah. Banyak keliru. Banyak biasa sembahyang zuhur dan asar kita banyak keliru. Baik, kita sembahyang zuhur tu, tengah-tengah baca, kita baca orang yang muqtadil. Maksudnya kita ni, bacaan kita ni orang sederhana, 25 saat. Kita bacaan kita ni orang yang muqtadil, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Kemudian tiba-tiba bila imam tu dia rokok, kita tak habis baca lagi. Kita baru tengah baca Fatihah. Kemudian imam i'tidal. Kemudian imam sujud pertama. Kemudian imam duduk antara sujud. Kemudian imam sujud yang kedua. Kita duduk kat atas ni ada 2 masalah. Yang dulu. Masalah yang pertama, kalau kita sempat menghabiskan bacaan Fatihah dan kita rokok pada ketika itu dan imam sedang sujud yang kedua pada ketika itu, maka kita dikira ataupun maka kita dikira dapat rakaat tadi. Dikira. Tu kena ingat tu, satu masalah. Ini syair yang dulu, syair pertama. Itu satu masalah. Kemudian, yang kedua, kita tu tengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam dah sujud kedua dah. Jenis imam laju. Mana tahu imam jenis laju. Dapat imam laju, mok cepat laju. Terus biarkan imam lah, ikut dia lah. Kita cara kita. Apabila imam dah sampai sujud kedua, kita ni masalahnya apa? Kita tidak sempat nak menghabiskan bacaan Fatihah kita. Nak buat lagu mana? Di situ kata ulama diberi pilihan. Ikhtiar, diberi pilihan. Apa dia? Ada 2 pilihan. Yang pertama, ni jawapan ni ada 2. Ni tak wajib Ini diberi pilihan. Yang pertama, kalau dah imam tu dah sujud kedua, kita dah tahu tak sempat nak habis dah. Pilihan yang pertama kita boleh buat sebelum imam naik pada rukun panjang yang keempat, iaitu rakaat yang seterusnya. Sebelum imam naik tu, yang pertama, pilihan pertama, kita wajib kena niat mufaraqah. Wajib kita kena niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, imam dah naik betul, maka terbatas sembahyang kita. Kalau kita tak niat mufaraqah. Satu, pilihan pertama. Pilihan kedua, pilihan kedua yang kita nak ni, kita nak pahala jemaah kita. Pilihan kedua, kita masih berdiri lagi, imam dah sujud kedua. Kita dah tahu dah, kita tak sempat nak menghabiskan bacaan Fatihah kita. Tak boleh baca cepat-cepat.
Contoh, tak boleh, tak sempat nak ambil baca Fatihah kita. Di situ kata ulama, maka terus kita sujud bersama imam. Kita buat apa yang imam sedang buat. Imam sedang buat apa? Sujud kedua. Maka kita tadi tu terus sujud kedua. Bila kita terus sujud kedua, jangan kita terus rokok dulu, tidak lah. Tak payah buat tu dulu. Sebab, kerana apa? Kerana rakaat kita tadi tu dikiralah lara. Dikira sia-sia. Gunalah perkataan lara. Orang kita kalau, orang kita lah nak cakap yang sedap. Allah buat pekerjaan lara. Dalam ni pun ada lara juga. Dalam semayang pun ada lara. Lara tu perkara sia-sia. Apa dia? Seolah kata rakaat tu tidak dikira. Bila tak dikira, maka dia kena ikut apa yang imam sedang buat. Tapi kena ingat, selepas daripada imam memberi salam, maka wajib dia kena tambah satu rakaat. Jadi ada berapa masalah situ? Ada 2 masalah. Satu masalah, 1 jawapan. Satu masalah, 2 jawapan. 10 campur 2, 12 masalah kita dah belajar sebenarnya. Dalam sedar tak sedar, kita dah belajar 12 masalah. Cumanya yang masalah yang dulu tu, satu masalah tu dia ada 2 jawapan. Apa 2 jawapan? Satu diberi pilih untuk mufarakah ataupun nak jaga sembahyang jemaah boleh juga, nak dapat pahala jemaah kita terus ikut apa yang imam sedang buat. Habis itu kena ingat tu. Perhati Habis. Jadi semua 12 masalah. Okey, baik. Kita nak bagi kitab tajuk yang baru. Itu kita ulang. Ulang tu kena ada kita tadi ulang. Walaupun kata setengah jam. Kita ulang pun dekat pun hampir kat setengah jam. Tapi itu benda penting esok tak ulang dah lah. Esok tak ulang dah lah. Ni sebab tinggal seminggu. Bila tinggal seminggu ni, kadang-kadang kita betul lupa sendiri kan. Okey, baik. Kita masuk bait yang baru, syair yang baru. Dah ulang kaji habis dah. 12 masalah. Kak Hati. Ulang kaji sudah habis. Yang untuk minggu lepas punya. Ini kita masuk tajuk baru pula. Okey, tajuk baru. Okey, tengok kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wadif muwafiqan li sunnati adal wa man li saktatin tizaruhu hasal man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat kazalladhi yukammilat tashahuda ba'da imami qama minhu qasida wal khulfu fi awakhiril masaili muhakkakun fala takun bighafili. Ada 4 bait lagi. Ada 4 bait lagi 2 bait dah habis dah. 2 bait berapa masalah? 12 masalah. 12 masalah. Tengok. Kata musannif, maka kata syarahnya, bukan syarah tulis situ, 2 bait situ. Maka kata syarahnya. Syarah ni orang yang menerang. Maka kata syarahnya, maknanya maka berkata oleh orang yang mensyarahkan. Jadi dengan matan tu siapa karang? Matan Arab tu kalau orang tanya siapa karang, nama dia Syekh Azizi. Yang syarah tu siapa? Syekh Saleh. Yang menterjemah daripada Arab ke Jawi siapa dia? Iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Semua kena tahu tu. Kita kalau ilmu, dengar ilmu kita kena perhati. Ta'ammul. At-ta'ammulu fil asya' idrak apa? At-ta'ammulu fil asya' aslun fi idrakiha kulliha. Kita perhatikan sesuatu perkara itu, itulah asal untuk mendapatkan sesuatu tu keseluruhannya. Kita nak dapat ilmu kena tahu keseluruhan. Apa dia? Siapa dia matan ni, siapa buat ni kalau orang tanya esok. Yang syarah tu siapa? Syekh Saleh. Orang yang terjemah tu siapa? Syekh Daud. Matan tu siapa buat? Syekh Azizi. Barulah berkat kita belajar. Maksudnya barulah ilmu tu lekat pada kita. Mudah kita ingat.
Esok-esok pengarang kitab pun doakan kita, Allah Akbar. Ada orang mengaji kitab aku juga. Masalah kita kalau kita fikir dengan akal, oh payah betul kitab ni. Tapi itu bukan mustahil pada itu kita harus pada akal, bukan mustahil pada adat. Nampak tak? Kita belajar dalam ilmu tauhid. Harus pada akal. Mustahil pada adat. Adat boleh menyalahi. Walaupun kata payah kita boleh pandai. Boleh. Kita boleh kata kita boleh melangkaui. Dengan apa yang kita kata benda tu susah tapi boleh jadi senang. Ini bukan kerja kita, kerja Allah. Tapi syarat-syarat dia kena ingatlah. Syarat-syarat dia, kita tahu siapa dia ni pengarang kitab. Sedekahkan Fatihah pada pengarang kitab kita. Tengok sebelum kita belajar kitab. Hadiahkan Fatihah dulu. Itu semua nak ambil keberkatan. Keberkatan pengarang kitab. Baik, tengok. Ni masalah lain ni. Maka kata syarahnya. Maka kata orang yang menerangkan. Syarih bahasa Arab. Syarih ni orang yang menjelaskan, orang yang menerangkan. Telah menyebut nazim bait ini. Telah menyebut oleh nazim. Nazim ni orang yang membuat syair. Dia panggil tukang syair. Bait ni dipanggil kit'ah. Kit'ah ni panggil bahasa Arab. Panggil apa? Certain. Kita pun tak tahu bahasa orang putih dia. Tapi satu-satu ayat lah. Kalau bahasa Arab, kit'ah. Telah menyebut nazim bait ini akan dua masalah yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Ada 2 masalah pula lagi. Ada 2 masalah. Tulis siap-siap. Syair ni pula ada 2 masalah. Tapi kena ingat, 2 masalah, kadang-kadang dia pecah pula. Macam dulu syair yang dulu, ingat syair dulu. Man fi qira'atin li azibati aw syakka hal qara wa malaha nasi. Itu. Syair tu dia kata ada 3 masalah kan? Tapi masalah pertama dah pecah 4. Nampak tak? Ingat dulu. Masalah kedua 2. Masalah ketiga 3. 4 2 2 6 8. Lepas tu masalah yang ketiga tu dia pecah lah 2. Jadi 10. Rangkap. Kita panggil bait ni rangkap. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuan Khairul dengan Cik Rohana. Tuan Rohana Puan Rohana. Kita panggil rangkap. Bait ni kita panggil rangkap. Rangkap. Asal bait rumah. Tapi bukan kita nak pada lughah. Baik. Kemudian, jadi dia kata dalam syair ni dia kata apa? Ada 2 masalah yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Apa? Ni sini tengok. Maka kata syarahnya, kata syarahnya telah menyebut nazim bait ini akan 2 masalah yang diuzurkan ketinggalan, tulis ketinggalan, ketinggalan makmum. Tulis dobet situ. Yang diuzurkan ketinggalan, ketinggalan makmum daripada 3 rukun, daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Dobet situ. Saya suruh dobet tu bukan apa. Memang kita faham dah. Tapi esok kita nak tengok kitab ni balik. Kita nak murajaah. Kita nak mutalaah balik kitab ni. Sebab tu kata ulama, hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu ini dengan muzakarah. Dengan saling ingat mengingati. Muzakarah di atas wazaf mufa'alah. Mufa'alah. Mana kena tengok. Muzakarah. Sebab tu muzakarah. Saling ingat mengingati. Tengok orang dulu. Bila mengaji orang kita belajar universiti. Jom kita muzakarah. Apa maksud muzakarah? Dia mesti ada 2 orang. Maksudnya saling ingat mengingati. Ingat, aku ingatkan kau, kau ingatkan aku. Macam tu ingat mengingati. Begitu juga kita tengok kitab. Muzakarah, kita ingatkan masalah ni. Berkata orang kitab, kau ingatkan aku kitab, aku ingatkan kau. Bukan gitu Lama kata, kita hebat daripada kitab lagi Aku nak ingatkan kau kitab. Kau ingatkan aku pula kitab. Bukan gitu Bila muzakarah ni dia kena dengan orang lah
Cumanya kita panggil istilah bahasa Melayu kita panggil kalau kita duduk seorang tu dia tak panggil muzakarah. Kalau kita seorang kita panggil murajaah. Kalau kita seorang baca kitab, kita panggil murajaah. Murajaah ni maksudnya tengok apa tempat-tempat kita ambil dulu. Kalau muzakarah bersama-sama dengan kawan. Muzakarah. Apa muzakarah? Ingat, saling ingat mengingati. Saling ingat mengingati. Baik. Tengok. Mana dia? Yang dua tadi. Pertamanya. Ni masalah yang pertama. Pertama masalah itu iaitu. Perhati tu buat perhati yang elok ni, perhati. Bukan suruh tengok, perhati. Orang Melayu, orang dulu panggil perhati apa? Fokus. Tengok. Iaitu orang muafiq meninggalkan Fatihah sebab ia membimbangkan membaca doa iftitah. Kitab tu meninggal ke apa? Dia tak berjelas. Meninggalkan, betul. Pertamanya iaitu manzum. Maksudnya manzum ni benda yang disusun. Syair yang disusun. Syair yang disusun. Syair yang disusun. Manzum, isim maf'ul. Baik. Tengok. Dia kata, ni perhati tolong perhati ni. Jadi masalah yang pertama ialah orang makmum. Orang tu makmum, tu dobek situ. Dobek situ, orang iaitu makmum. Makmum yang muafiq meninggalkan ia makmum akan Fatihah. Meninggal makmum akan Fatihah. Meninggal tu sebab apa? Sebab ia makmum tadi tu membimbangkan. Apa maksud membimbangkan? Tulis. Sebab ia makmum tu sibuk. Orang tani panggil bimbang. Allah duk bimbang kat orang. Bimbang kat orang. Bukan ya? Duk sibuk hal orang. Tapi dia tak katalah sibuk. Duk bimbang bimbang. Tengok. Yang ni sibuk ni maksudnya dia duk kalut baca doa iftitah. Bukan mementingkan dalam kitab mementingkan. Tak kena tu. Kitab Jawi ke? Kitab Jawi ke tu? Bukan mementingkan. Dia soalan kata mementingkan juga, boleh juga. Tapi kalau kitab asal tu membimbangkan. Maksud menyebutkan. Itu kitab Jawi ke kitab Rumi tu? Haji Yaakob. Mementingkan. Boleh juga. Boleh juga. Boleh. Tapi nak cerita kata, dia duk sibuk baca doa iftitah. Kata-kata dia duk mementingkan baca doa iftitah. Jadi, ayat dia tu jadi kurang tepat. Kalau moleknya, eloknya, kitab Rumi, itu kitab apa mementingkan? Itu kitab apa tu mementingkan? Pelik kan? Apa tu saya rasa lah. Itu bukan Nur Ani Abu tu. Itu bukan kitab Nur Ani Abu rasanya, bukan. Itu bukan daripada kitab Rumi, daripada terjemahan yang bulat-bulat daripada Nur Ani Abu. Nur Ani Abu ni dia bagus, dia banyak jasa dia. Dia banyak terjemahkan daripada betul-betul. Dia tak tukar ayat. Dia nak bagi orang faham Rumi je. Jasa dia. Dia Nur Ani Abu ni, dia ni orang saya pernah dengar dululah. Dia ni apa tu? Dua orang ni Jambar. Jambar memang kitab dia banyak pusing dia. Dia banyak kitab dia banyak moden. Kadang-kadang bila moden ni dia banyak tak, kalau kita baca seorang-seorang tu tak faham. Nanti kata mementingkan jadi tak banyak sedap tu. Saya dobek dulu. Membimbangkan dengan mana? Menyibukkan. Maksud duk sibuk. Dia duk sibuk. Lebih kurang lah makna mementing. Tapi tak tepat sangat lah. Kalau kita mementingkan, orang kata dia baca doa iftitah je. Kalau nak ni Abu, ya betul. Itu tepat. Kalau nak beli kitab Rumi, beli kitab daripada terjemahan daripada Nur Ani Abu.
Sebab Nur Abu ni, dia ni dulu, wallah alam, suami dia tu pelajar Dimash. Meninggal dah. Orang dah lebih kurang, umur lebih kurang, lingkungan umur 50 lebih dah. Dia tu belajar di Pondok Sik Kedah dulu. Waktu ketika dia umur 40 lebih. Jadi Tok Guru Saleh banyak tanya dia. Tanya apa? Maksudnya, kalau mu nak, dia kata kalau mu nak karang kitab, ambil yang bulat-bulat. Dia dengar pesanan Tok Guru Saleh. Nur Abu ni kitab dia banyak, dia terjemah tu, dia banyak dengar daripada pesanan Tuan Guru Haji Saleh. Masa tu saya ada mengaji lagi. Masa tu saya muda lagi. Dia lebih kurang 45. Mungkin sekarang ni awal 50-an lah. Dia banyak menterjemahkan bulat-bulat. Harfi berharfin. Dia kata kalau mu nak terjemah, kalau mu nak buat syarah sendiri, jangan nak buat. Dia kata takut salah. Tu risau kita tu. Melainkan kalau kita nak buat ayat sendiri, tapi kita belajar dengan guru kita. Tu tak apa. Sebagai contoh, tuan-tuan dah belajar dengan saya. Lepas tu tuan-tuan pun nak buat kitab. Aku nak buat bagi faham sikit lah kitab ni. Kitab Bahjatul Mardiah ni. Aku nak buat kitab baru. Tapi kita tulis lah. Ini dobitan daripada guru kami. Contoh, tak ada masalah apa. Tapi kalau semata-mata tulis mementingkan tapi tidak ada tempat sumber rujukan, tu kita wallahu alam. Tu payah. Baik. Tengok sebab ia membimbangkan. Ini sibuk membaca akan doa iftitah. Dia duk sibuk baca Fatihah, baca iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah buqata wa asila. Duk sibuk baca tu. Dia orang muafiq. Tapi duk sibuk baca lambat. Baca lambat, jenis lambat. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Dia duk sibuk baca tu. Jenis imam baca cepat pula dah. Ini biasanya berlaku pada bila ni? Kebiasaannya berlaku pada solat zuhur dan asar. Ini kena perhati. Biasanya berlaku pada solat zuhur dan asar. Kita duk baca doa iftitah. Tak salah kita. Nak kata imam salah pun tak. Imam dia baca hak wajib. Tapi kita malah nak bahas kot imam kot. Apa imam ni tak baca perkara sunat. Masalah imam tu lain pula lah. Ni nak cerita masalah kita ni. Imam dia tak baca doa iftitah. Contohlah, dia terus baca Fatihah. Kita duk baca doa, duk sibuk baca doa iftitah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahu akbar. Imam rokok weh. Imam dah rokok. Tengok. Maka rokok oleh imamnya, imam bagi makmum tadi. Rokok tu dahulu daripada bahawa dapat ia makmum tadi. Dapat tu maksudnya sempat ia sebelum daripada bahawa dapat ia ini sempat ia yang makmum tadi metamamkan bacaan Fatihahnya, Fatihah makmum. Sebelum daripada dia mendapat baca Fatihah tu, tengok apa ni soalan tak faham. Ada juga soalan ni tak apalah. Kalau tak ada soalan, kalau saja tulis tak ada masalah apa. Baik. Kalau tanya soalan Jadi gini. Jadi kita duk baca solat tarawih, ya betul. Solat tarawih tu tak apa sunat. Ni cerita wajib dia hak fardu ni. Ni tengok. Jadi kita duk sibuk duk baca doa iftitah. Tiba-tiba imam rokok. Dia kata dahulu daripada bahawa dapat ia mentamamkan membaca Fatihahnya. Sama ada ia dibaca Fatihah atau belum lagi dibacanya. Apa masalah? Jadi masalah gini. Jadi dia sibuk dia baca doa iftitah. Lepas habis baca doa iftitah tu dia baru baca bismillah. Imam dah rokok. Dia kata di sini imam tu rokok sebelum dia dapat menyempurnakan bacaan Fatihah dia. Tak kira lah. Dia tak mula lagi ke ataupun dia tengah-tengah baca. Ini biasa berlaku dalam solat zuhur dan solat asar. Sebab kita tak dengar kan. Bila berlaku begitu, nak buat lagu mana? Seolah-olah sini ada soalan. Tapi dia tak bagi tahu lah soalan. Tapi kita tahu, mafhum di situ, ada soalan di situ.
Kalaulah imam tu dah rokok, kita tak baca Fatihah lagi. Ataupun, salam pertama, tak baca Fatihah lagi. Ataupun kita tengah baca Fatihah. Ni kena tulis soalan siap-siap ni. Ambil buku siap-siap. Jadi soalannya, soalannya berbunyi begini. Dah macam ni pula dah tanya. Macam kuis pula dah. Dia tak buat soalan, tapi kita faham dalam ayat ni ada soalan di situ. Soalannya gini, kalaulah kita duk sibuk baca Fatihah, imam tu dah rokok. Timbul soalan. Ataupun timbul soalan kita ni tak baca Fatihah lagi. Pertama. Ataupun kita dah baca Fatihah. Tapi tak sempat nak habis lagi dah. Tak dapat kita sempurnakan Fatihah kita lagi. Nak buat lagu mana jawapannya? Ni jawapannya. Maka habis tu. Maka diuzurkan dia. Apa diuzur? Dimaafkan dia. Dimaafkan dia makmum tadi tu. Makmum yang tak sempat baca Fatihah tadi ataupun makmum tak baca Fatihah langsung tadi tu. Dimaafkan dia tu daripada ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Apa 3 rukun yang tersebut itu? Tulis, dobit situ. Yakni 3 rukun yang panjang-panjang daripada imamnya. Maksudnya dimaafkan. Maksudnya wajib kita baca Fatihah juga. Ni banyak orang kita tersilap ni. Banyak orang kita silap. Alasan orang kita apa? Kita ikut imam ustaz. Kita tanya dia balik. Awak orang muafiq ke masbuk? Saya orang muafiq. Tapi bila saya tengah habis baca doa iftitah tu, imam dah rokok. Saya tak baca Fatihah ustaz. Saya wajib kena ikut imam. Kalau nak ikut imam boleh tak apa. Tapi kalau ikut imam dia tak dapat menghabiskan bacaan Fatihah, dikira rakaat dia tadi dia lagu lah. Bila lagu kena tambah 1 rakaat. Ya betul. Betul. Sepatutnya kalau kita nak ikut imam juga ikutlah. Tapi rakaat kita jadi lagu. Apa jadi lagu? Sia-sia. Bila rakaat jadi sia-sia, bila imam memberi salam, wajib kena tambah 1 rakaat lagi. Masalahnya, saya tepuk tangan pula. Masalahnya, pernahkah kita tengok orang kita tambah 1 rakaat? Nanti mesti ingat, 5 rakaat ni. Boleh tak tinggal doa iftitah? Tak ada masalah, boleh tinggal. Dia gini. Kita ni, dia kena tahu imam juga. Payah. Nak kena tahu PM, imam payah juga. Dia gini. Kalau imam tu kita dah biasa dengan dia, kita tahu dah. Bila tersemayang kat masjid ni, imam ni mesti dia baca panjang. Apa panjang-panjang? Confirm dia baca iftitah, Fatihah. Kita tahu dah. Maka kita bacalah doa iftitah. Ataupun kalau kita pergi kat masjid mana-mana. Kita tak tahu imam tu mana, tapi kita baca doa iftitah. Tiba-tiba imam rokok. Itu di atas kepandaian kita. Maka kita tu orang yang muafiq, maka dimaafkan. Kena ingat orang muafiq tu kita dah baca. Maksudnya dia membaca Fatihah dalam kadar lebih kurang 25 saat. Boleh tak tinggal doa iftitah? Boleh. Tapi tak dapatlah pahala sunat. Boleh je, tak ada masalah. Rugilah. Kalau imam tu dia kena baca doa iftitah. Lepas tu kalau budak-budak kat tempat saya yang surau, kadang-kadang kita tegur tak apa, tegur budak-budak, orang tua tak boleh tegur, marah dia. Kalau nak tegur imam-imam tua tak ada. Ni budak latih. Kita melatih budak jadi imam. Contoh kat surau saya. Surau saya ni saya tanya. Lepas tu ini tengok jap. Makmum muafiq tidak baca Fatihah disebabkan sibuk baca iftitah. Sedangkan imam sudah rukuk, makmum wajib sebelum Fatihah dan imam. Ya betul. Terima kasih Kak Zuraidah, alhamdulillah. Tu dah faham dah tu. Jadi contoh di tempat saya, kebanyakan ada budak-budak hafiz umur 16, 15, 17. Saya suruh dia jadi imam. Kita tengok dia jadi imam lagu mana. Lepas tu kadang-kadang baca Fatihah saja. Lepas tu saya tegur. Bukan tegur salah dak. Dia jadi imam ni dia kena ingat. Orang yang imam dia nak jadi faqih, dia kena menjaga perkara-perkara sunat. Maksudnya makmum selalu tak dapat tentukan sama ada muafiq atau masbuk. Tak pasti kira kadar bersama imam berdiri.
Dia maklum lah, bukan 30 saat, 25 saat. Kita ambil tu, 25 saat. Dia mesti dapat tentukan. Kita test sekarang. Dia gini. Kita dah angkat takbir dengan imam. Confirm dah. Itu dikira 25 saat dah situ. Jangan ikut imam. Kan dulu dah tengok kitab. Ni tuan-tuan saya cakap. Kitab dia kata apa? Tidak dikira bagi imamnya dan tidak dikira bagi dirinya. Maksudnya apa? Jangan kita kata, oh imam ni laju. Imam baca laju ikut dia lah. Tapi yang kita tahu bila kita berdiri, bila kita orang yang muafiq tu, kita tahu kadar 25 saat tu. Jangan ikut imam, jangan kira imam. Imam dia cepat, dia ikut dia lah. Jangan kira diri kita baca cepat. Tak boleh. Pertengahan. Kan disebut dalam kitab. Ini dalam syair apa ni? In syibta dhabtan lillazi apa? In syibta dhabtan lillazi syar'an uzir hatta lahu salalahu arkanu tufir. Tu. Tu kena ingat Haji Yaakob. Ingat yang dulu. Lepas tu saya suruh tulis dulu. 25 saat tu saya suruh tulis dulu. Dia jangan mengikut kadar imam. Bukan mengikut kadar kita. Hanya kita ikut kadar pertengahan. Bila sebut pertengahan tu 25 saat je. Pertengahan. Ahlan. Haji Kamar zaman-zaman. Ahlan. Baik. Mengikut pertengahan. Tidak terlalu, tidak terlalu cepat. Itu yang kita kata 25 saat tu. Itu yang kita kata 25 saat. Bukan kita ikut ke 25 saat dari imam tu, tak. Kadar kita tu. Masa tu. Pertengahan. Orang makruf. Adat pada kita, kita tahu dah. Bacaan kita tak terlaju, tak terlalu lambat. Jangan kita kira imam. Sebab tu di sini ni, imam dia tak baca doa iftitah. Kita nak tinggal boleh doa imam? Boleh, tak ada masalah. Tak baca doa iftitah. Tapi, kalau orang tak baca doa iftitah tu, maksudnya, dia nak selamat lah. Dia kata, tak apalah, aku takut tak sempat dengan imam. Sedangkan dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Dimaafkan. Contoh, dekat surah saya tadi, cerita tadi, tak habis lagi cerita. Jadi budak tu, dia budak hafiz. Alhamdulillah lah, bagus lah. Dan habis semayang, betul saya tanya. Jadi imam, biasa kalau sembahyang zuhur tu, asal baca doa iftitah tak? Kata baca. Alhamdulillah. Kita melatih budak. Dia kata baca, bukan menjadi wajib, melainkan. Kalau kita tu memang penat sangat ke, atau kita tahu hal imam tu, tak apalah. Sekala kan. Tapi kalau kita tahu dah dia tu, yang imam tu, bacalah doa iftitah paling kurang. Lepas tu, baca Fatihah. Memang kata Allah Ustaz, doa iftitah tu, sunat je Ustaz. Memanglah perkara sunat. Orang yang faqih, dia akan meraihkan perkara-perkara yang sunat. Tu kena ingat tu. Kita nak kukuh kata orang tu orang faqih. Faqih dalam ilmu fiqh. Dia mestilah melakukan perkara-perkara sunat. Dia meraihkan perkara sunat. Apa maksud meraihkan? Dia buat perkara-perkara sunat. Orang ni faqih ni Ustaz. Tengok, benda sunat pun tak buat. Nak faqih macam mana? Perkara sunat dalam sembahyang dia tak buat. Tu kena ingat. Tu dia sebut dalam kitab. Baik. Di sini ni, kena ingat hukum dia. Ini yang banyak terjadi di negara kita. Bukan negara kita. Kebanyakan semualah. Negara Arab pun gitu juga. Contoh saya pergi negara Arab dulu. Ya, betul Haji. Contoh saya pergi negara, saya duduk negara Arab dulu di Mesir. Kita duduk baca, kita sembahyang zuhur. Lepas habis doa iftitah, kita baca Fatihah. Tapi orang Arab laju tu. Orang Arab ni laju sungguh. Tak ada. Kadang-kadang tengah baca doa iftitah lagi, dia dah rukuk dah. Kadang-kadang nak habis iftitah, dia dah rukuk dah. Laju orang Arab. Laju. Ustaz, baca doa iftitah pendek sama pahala ke dengan yang panjang? Ustaz, baca doa iftitah pendek sama pahala ke dengan panjang? Tak sama lah. Yang panjang tu afdal lagi lah. Doa iftitah saya selalu baca dari Allah Akbar Kabirah hingga wasilah. Boleh kan tak? Boleh. Tapi pahala sekadar tu lah. Dia tak dapatlah pahala yang panjang. Dia afdal yang panjang. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Dia benda sunat je. Benda sunat. Tapi kalau kita kira afdal tu, hak tu lah panjang. Dia tak sama orang kenyang. Orang kenyang tak sama. Makan nasi dengan telur. Makan nasi dengan kambing. Kenyang sama tak? Kenyang sama. Tapi sedap mana lagi? Sedap mana lagi? Ustaz, sedap nasi dengan telur? Ambil dia. Ambil ikut dia lah. Sedap telur lagi.
Tapi kita sedap nasi kambing. Contoh nak bagi nampak tu. Nak bagi nampak. Kawan tu makan nasi dengan telur je. Letak kicap sikit. Letak cili padi sikit. Kenyang juga. Tapi taklah sekenyang orang makan nasi Arab dengan kambing. Contoh. Contoh. Nak bagi nampak tu. Begitu juga orang baca doa iftar pendek dengan iftar panjang. Pahala tu nisbah dia panjang tu lagi. Faham ke tak? Nak bagi contoh tu pun nampak. Kadang orang kita tak bagi contoh dia tak nampak. Nampak lagi? Kenyang sama kenyang. Tapi dia perut uak-uak. Kalau aku makan kambing sedap. Kalau aku baca panjang sedap lagi. Macam tu lah. Nampak lagi? Kita nak bagi nampak tu. Lepas tu kena bagi contoh tu. Saya contoh dengan makanannya. Baik. Kena ingat ni yang masalah yang terjadi pada orang kita. Banyak saya tanya kadang-kadang ada seorang haji tu, ada setengah-setengah masjid tu dia kata, "Ustaz, kita kena wajib ikut imam, Ustaz. Imam buat apa kita kena ikut. Tertib imam kena ikut." Lepas tu saya tanya, kalau tak baca Fatihah, tak boleh. Tak apa, imam tanggung baca Fatihah makmum. Dia pergi kat situ. Dia kata imam menanggung baca Fatihah makmum. Dia dah salah faham. Kena ingat kaedah kita, imam hanya menanggung bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk. Dobek situ, tulis situ siap-siap. Saya ulang lagi sekali, imam hanya menanggung bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk sahaja. Faqat. Kalau bahasa Arab kata. Ada pun makmum yang muafiq, tidak dimaafkan. Imam tidak akan menanggung bacaan Fatihah makmum yang muafiq. Tu kena ingat tu. Ni banyak terjadi Zuhur Asar. Kalau Ustaz imam macam cepat lah Ustaz. Nak buat lagu mana? Kita ni balik makmum ni kena datang hukum. Apa dia? Kalau imam tu dah baca ada rokok dah, aku kena habiskan baca Fatihah juga. Kalau lah makmum tu cepat juga, aku tak sempat nak rokok, aku kena ikut imam. Kita dah tahu dah hukum yang pertama dulu. Nampak lagi tak? Kita tahu dah situasi tu macam mana. Baik, tengok. Yang budak-budak saya latih gitulah. Ada budak tahfiz bagi tahu baca apa tu ni. Lepas tu sunat bila kita dah tahu dah zuhur. Memang zuhur orang jadi imam tak ada kalut apa budak-budak. Lepas habis baca surah lazim. Pendek-pendek dia kuliah. Lepas tu rakaat pertama, kedua qul huwallah. Tak ada masalah apa. Bukan lama pun. Semayang kan lama sangat. Cuma lainlah kita ada memang pekerjaan memang dah tergesa-gesa, memang mudarat pada kita. Tak apa, kita baca Fatihah saja tak apa. Bagaimana sifat salat Rasulullah bacaan doa iftitah sehingga ana minal muslimin, ada lagi tambahannya. Ni wallahu alam. Yang itu yang saya dengar itulah, mungkin ada tambahan tapi tu sunat lagi lah. Wa ana minal muslimin. Tapi kalau ada tambahannya wallahu alam, tapi boleh jadi ada. Baik. Assalamualaikum Ustaz, terlewat masuk. Ni dia sendiri masuk lambat. Tak apalah. Nanti tengok balik tolong tengok rakaman balik. Tengok rakaman balik. Baik, tengok. Kemudian maka diuzurkan dia ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Maksudnya diuzurkan dimaafkan. Dimaafkan. Maka disebut oleh nazim. Maka menyebut oleh nazim orang muafiq. Maka disebut oleh nazim, tambah sikit, dobek sikit, akan makmum yang muafiq. Jadi dia kata apa? Dia kata jadi benda ni dah disebut oleh nazim. Penyair syair kita dah sebut dulu dah masalah ni. Apa dia? Ketinggalan 3 rukun yang panjang. Nazim dulu dah sebut dah dalam bait yang pertama. In syitta dhabtan lilladhi syar'an uzir. Tu. Hatta lahu salasu arkanuk tufir. Tu dia. Tu bait tu dah sebut dah dulu. Dalam bait tu dia dah cerita kata, maksudnya
kita kena menghabiskan bacaan Fatihah walaupun ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang daripada imam. Habis itu. Sebab apa? Ni ilat pada mana ni? Tu dia. Sebab apa diuzurkan? Sebab apa diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang panjang? Sebab apa? Sebab apa kita kata dimaafkan makmum yang muafiq itu ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam? Sebab apa? Supaya keluar orang masbuk yang membilangkan. Kena tak? Nanti tak jelas. Tu. Supaya keluar orang yang masbuk yang membimbangkan. Tu dia. Supaya dia nak keluarkan orang yang masbuk itu yang membimbangkan, yang menyebutkan membaca yang sunat akan Fatihahnya. Maka adalah bagi hukumnya lagi akan datang insya-Allah Ta'ala. Apa dia nak cerita? Jadi nak cerita gini, orang yang masbuk, dia tak sebut, ni soal jawapan tak ada sini. Dia kata akan datang tapi saya nak sebut awal-awal. Jadi orang yang masbuk, dia datang lambat. Allahu Akbar. Kemudian dia baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Orang masbuk, dia kena ingat. Hukum dia tak sama dengan orang muafiq. Dia tidak boleh menghabiskan, dia kena tinggalkan doa iftitah, kena baca Fatihah. Kena ingat, orang yang masbuk, apabila kita tahu, dia tidak boleh membuat perkara-perkara yang sunat. Contoh tiba-tiba baca doa iftitah, orang masbuk. Dia kena tinggalkan bacaan yang sunat, kena ambil perkara yang wajib. Tapi kena ingat, apabila dia tengah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, tengah baca surah, Allahu Akbar. Makmum yang masbuk, wajib dia kena mengikut imam. Dia kena ikut imam rokok. Dia mestilah, makmum yang masbuk tadi, mestilah dia tu sempat tomak ninah bersama imam pada ketika imam rokok. Pada imam rokok, mestilah makmum yang masbuk tadi, mestilah sempat tomak ninah. Sekurang-kurangnya tomak ninah bersama imam ketika rokok. Kalau dia berselisih, tak dapat dah tu. Tak dapat rakaat tadi. Tapi bila imam rokok, dia orang masbuk. Dia kena tinggal baca doa iftitah. Dia kena baca Fatihah, kemudian rokok. Tapi kalau dia bawa nak rokok, imam selisih. Ini akan datang kita bahas. Dia tak bahas lagi ni. Akan datang bahas masbuk. Tapi saya nak cerita dulu. Selisih, maka dia tidak mendapat tomak ninah. Apa maksud tomak ninah? Tomak ninah ni berhenti sekejap dengan kadar bacaannya subhanallah. Tu tomak ninah. Saya ulang balik. Tomak ninah ni apa maksud dia? Iaitu berhenti sekejap dengan kadar masanya kita mengucapkan subhanallah. Bukan suruh mengucap subhanallah. Tapi kadar masa tu subhanallah. Apa dia? Lebih kurang 2 ataupun 3 second. 2 ataupun 3 second. Tomak ninah. Naik. 2 second lah. Tomak ninah. Nampak lagi Habis itu. Tu dia. Jadi akan datang dia bahas insya-Allah Taala, dia kata. Keduanya, sikit lagi. Orang yang muafiq itu ni masalah yang kedua. Jadi masalah pertama tadi kita nampak dah. Masalah yang pertama, dia menyebutkan, makmum yang muafiq menyebutkan membaca Fatihah sehingga imam rokok, dia tak sempat baca Fatihah lagi, ataupun dia tengah baca Fatihah lagi. Di situ jawapan dia, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tuan Manina berhenti sekejap dengan kadang masa sebut ya betul. Alhamdulillah. Tu orang kita faham tu. Alhamdulillah dah faham. Dah faham, turut tulis faham. Baik, tengok. Keduanya sikit lagi Kita kitab fiqh ni dia kena masa lebih sikit Tak maaf
Keduanya orang yang muafiq itu. Ini masalah kedua ni. Masalah yang kedua. Masalah pertama dah selesai. Tulis siap-siap. Masalah pertama apa? Orang yang sibuk baca Fatihah. Kemudian imam rokok. Lalu dia tidak sempat menghabiskan baca Fatihah. Ataupun dia tidak membaca Fatihah lagi. Lepas tu tulis jawapan. Jawapannya ialah wajib menghabiskan baca Fatihah walaupun ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Tulis situ nota siap-siap. Tulis kita punya kefahaman kita. Tulis kat tepi tu. Satu soalan dapat dah. Satu jawapan. Ini kedua pula. Keduanya. Orang yang muafiq itu sebab menanti. Menanti akan saktah imamnya. Sebab menuntut. Kitab tu lagu mana? Kitab tu kena hazaf tu. Dalam kitab ni. Sebab menuntut bagi menuntut. Bagi sunat. Ada tulis gitu tak? Kitab Rumi macam mana? Tolong tulis. Tolong buat kausain. Bracket buang. Iaitu bagi menuntut. Bagi menuntut. Tulis itu. Bagi menuntut tu tolong. Kalau tolong kata buat kausain. Orang kata tolong padam macam tu lah. Garis gitu. Itu benda lebih. Dia nak begini. Yang nak ni begini. Tengok saya baca. Orang yang muafiq itu sebab menanti akan saktah imamnya. Sebab menuntut bagi sunat. Sebab menuntut bagi sunat, ia baca Fatihah. Kemudian daripada Fatihah imamnya. Kitab Rumi sama kitab Jawi. Yang kita tak nak tu, bagi menuntut tu tolong buat kausain, tak apa, buat bracket. Itu ada lebihan. Tak mau yang kita tak mau kata bagi menuntut tu, tak mau. Itu lebihan tu. Tak mau. Memang sama tapi lebihan. Tolong buat bracket situ. Highlight. Buat highlight kuning ke apa ke. Okey, baik. Orang muafiq, makmum lah. Makmum yang muafiq itu sebab menanti. Sebab menanti. Ini sebab menunggu. Sebab menunggu ia makmum tadi akan saktah imamnya. Apa maksud akan saktah imamnya? Tulis dobit tepi tu. Saktah imamnya yakni iaitu mengucap amin. Itu saktah. Dia duk tunggu imam cakap amin. Itu dia. Itu saktah Okey, dah cancel. Kalau kita tak mau kata nak jaga adab tu, kita buat kausain saja. Atau buat garis bawah. Jangan buat situ. Tu macam universiti pula. Kalau kita orang dulu, kita buat gitulah. Gitu. Bagi adab lah. Adab. Itu je lah. Memang ada lebih sikit. Tersalah sikit tapi boleh jadi cetakan. Baik. Apa maksud saktah? Nanti sekejap. Keduanya makmum yang muafiq itu sebab menanti. Dobit situ. Sebelum nak kata saktah tu, dobit tepi tu sikit. Makmum orang yang muafiq itu sebab menanti, tulis. Yakni daripada membaca Fatihah. Yakni daripada membaca Fatihah. Daripada membaca Fatihah, sambung. Akan saktah imamnya. Apa akan saktah? Yang ini akan mengucap amin. Mengucap amin itulah bacaan saktah. Waladdallin. Amin. Akan saktah tu. Berhenti sekejap. Amin. Mengucap amin tu. Sebab menuntut bagi sunat. Apa? Sebab dia menunggu imam baca tu. Sebab nak menuntut dapat pahala sunat. Baik, kita mendengar imam baca. Tadabur imam baca. Sebab apa tu? Sebab menuntut ia makmum tadi. Sebab menuntut ia makmum bagi sunat.
Bagi sunat apa? Bagi sunat ia membaca Fatihah. Kemudian daripada Fatihah imamnya. Jadi, jadi gini. Jadi makmum tadi tu dia menunggu tu sebab apa? Dia menunggu daripada imamnya tu membaca Fatihah. Dan saktah imamnya itu baca amin tu, ucap amin tu. Amin tu. Itu sunat ia baca Fatihah selepas daripada Fatihah imamnya. Memang sunat. Bila dah imam baca Fatihah, sunat kita baca Fatihah. Tapi tengok, tiba-tiba tiada berdiri. Tiba-tiba tiada berdiri bagi saktah itu. Hanya selesai Fatihahnya lalu rokok. Oh, payah kita jawi weh. Tengok. Tiba-tiba tiada berdiri. Tulis, dobit situ. Tiba-tiba tiada berdiri, yakni tiba-tiba tiada mengerjakan oleh imam itu bagi saktah itu. Apa dia? Imam tadi dia tak baca saktah, dia tak baca amin. Waladdallin. Allahu akbar. Ustaz, sah ke? Bacaan amin kan sunat. Bukan wajib. Imam pun turun rokok. Ni tengok. Tiba-tiba tiada mengerjakan. Berdiri tu ada mengerja. Tulis dobit situ. Payah kita jawi dulu Tiba-tiba tiada mengerjakan ia imam. Dobit situ. Tiba-tiba tiada mengerjakan ia imam bagi saktah itu. Apa? Imam dia tidak membaca akan amin itu. Tulis situ. Dobit kali kedua pula. Imam tidak membaca akan amin itu. Habis tu? Hanya selesai Fatihahnya, Fatihah imam. Lalu rokok. Ataupun dibacanya surah yang amat pendek. Bagaimana lafaz amin yang betul? Ini ada banyak kaul. Ada 3 tak silap. Amin. Boleh baca. Amin. Boleh. Dia panggil tasydidkan. Ya, boleh. Amin. Boleh. 3 boleh. Amin. Ditasydidkan mim tu boleh. Tak ada masalah. Bacaan tu tak ada masalah. Lafaz yang baca betul tu tak ada masalah. Boleh 3-3 boleh. Amin. Amin. Boleh baca. Ada sebut dalam kitab Al-Qaul Utam. Ada bahas dalam tu, masalah tu. Kalau nak juga, esok saya beritahu. Haji Kamrul Zaman. InsyaAllah esok. Baik. Ini penting tu. Itu sunat. Sebutan amin tu sunat. Baik, tengok. Hanya selesai Fatihahnya, Fatihah imam tadi. Dah habis selesai imam. Lalu ia rokok. Satu masalah. Habis, baik. Ni tulis masalah siap. Jadi masalah apa? Jadi masalahnya nak cerita gini. Ni ada masalah kedua ni. Dia keluar lah cabangan masalah lagi. Masalah yang pertama. Apabila imam, ni masalah imam. Imam membaca Fatihah. Kemudian dia lepas habis baca Fatihah, tak sempat nak baca amin. Dia terus rokok. Tak sempat saktah tu, tak sempat baca amin, dia terus rokok. Satu masalah. Masalah kedua. Atau dibaca imam itu surah yang amat pendek. Dia baca amat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jenis baca laju pula dah. Tak ada tajuk-tajuk, tak ada. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Baca pun baca tak ada lagu apa. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selalulah. Kawan tu cuba amin. Allah derah baca. Cepat betul baca. Sardan. Cepat sangat baca. Ni contoh kita tak salahkan imam. Dia benda-benda sunat dia tu, tak apalah. Tengok. Ataupun masalah yang kedua, dibacanya surah tu pendek. Kita letaklah, tulis situ misal. Contoh, surah Kulhu ke, surah Al-Ikhlas ke. Tak kira lah. Baik.
Kemudian jawab dia, tiada sempat ia makmum tadi tu membaca Fatihah. Yang ni membaca akan Fatihah, tak sempat nak baca Fatihah. Satu masalah, satu jawapan. Ataupun mentamankan Fatihah. Jadi dia kena apa? Atau mentamankan Fatihah. Dia kena sempurnakan Fatihah. Jadi dia tak sempat nak baca Fatihah. Kemudian atau mentamankan Fatihah. Maka diuzurkan ketinggalan 3 rukun itu. Apa diuzurkan? Tulis itu. Maka diuzurkan. Imalah, betul. Amin. Baca imalah. Amin. Baca imalah. Baca imalah boleh juga. Mari tengok ni. Itu sunat. Maka diuzurkan ketinggalan 3 rukun itu. Apa dia? Tulis itu. Maka diuzurkan akan makmum tadi ketinggalan daripada imamnya. Itu 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Jadi nak cerita apa? Jadi nak cerita kata di sini, sama juga jawapan sebelumnya. Bagi makmum yang ni, apa dia? Bagi makmum kata, dia duk tunggu imam tadi. Duk tunggu imam baca Fatihah, baca amin. Ataupun imam tu baca cepat, baca surah pendek. Ataupun imam tak baca surah lazim. Waladdallin. Allahu Akbar. Tak sempat baca amin, terus Allahu Akbar dah. Kita baca amin. Orang itu, dia kena baca Fatihah juga. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Satu soalan. Ataupun imam tu dia baca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia baca. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Patut dia kena sunat lagi, sunat diam sekejap. Dia kalau imam ni nak jadi imam ni, walau dia lepas habis baca amin tu, sunat dia bagi masa, senggang masa untuk makmum baca Fatihah. Sebab tu kena lama sikit tu. Waladdallin. Amin. Senyap sekejap. Bagi masa ruang. Kata ulama bagi masa ruang tu lebih kurang, kita lebih kurang 10 second lah. Ataupun 5 second. 10 second boleh dah. Relax sekejap. Baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surah lazim baca. Lebih kurang 15 saat. Kata ulama tu setengah daripada Fatihah tu dalam 25 saat. Kita baca dalam lebih kurang 12 saat. Imam tu tunggu 12 saat lebih kurang. Hukum dia sunat. Ni ada setengah ni. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca. Tak ada masalah. Sedap suara ni ustaz. Terus sambung ustaz. Tapi hukum dia makruh. Tak dapatlah pahala sunat. Kita nak pahala sunat banyak dalam semayang kita. Imam tu banyak benda. Kalau imam ni banyak benda. Nak jadi imam bukan senang. Orang kita kalau imamnya suara sedap. Bukan gitu. Dia kena tilik banyak benda. Benda-benda sunat apa dalam semayang. Dia kena perhatilah semua tu. Habis, tengok. Jadi kena ingat. Habis. Maka surah ini. Apa surah ini? Apa surah ini? Maka 5 surah ini. Apa 5 surah ini? 2 baik situ. Maka 5 gambaran ini. Dia soalan. Kalau kita tak sempat baca ayat lazim yang imam baca, tapi sempat baca Fatihah, boleh ke? Imam rukuk kita pergi ke boleh, tak ada masalah. Mama lah, tak ada masalah. Jadi tak ada masalah kalau kita tak baca surah lazim pun tak apa. Sebab kita dah baca Fatihah. Tak ada masalah. Ada berlaku ustaz sebab biasa makmum tunggu imam habis baca Fatihah dan amin, baru makmum baca Fatihah. Memang betul. Memang ada berlaku. Sebab kita cerita ni benda ada berlaku. Ulama buat ni memang benda tu berlaku dulu.
Memang ada berlaku. Sebab tu disebut dalam kitab ni, kerana soalannya semua dah termaktub di dalam kitab. Cuma kita tak korek jawapan dalam kitab tu bawa keluar. Bila ada kitab ni, kita puas hati dapat jawapan. Puas hati dapat jawapan dah. Tengok. Maka 5 surah ini apa? 5 gambaran masalah ini. Apa 5 gambaran? Tulis itu. Yang pertama, orang yang baca Fatihah lambat. Sebab dia ambil 5 surah yang dulu. Yang ni 2. Yang dulu 3, betul tak? Yang dulu. Man fi qira'ati li ajihabati aw syaka hal qara wa man laha nasi. Wa di muwafiqan li sunnati adan wa man li saktati intizaruhu hasal. Tu. Ni 2, yang dulu 3. Apa dia 5 masalah gambaran ni? Tengok. Tulis itu, orang yang baca Fatihah lambat. Satu masalah. Orang yang asyak dalam baca Fatihah. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang lupa membaca Fatihah. Yang keempat, orang yang sibuk membaca perkara yang sunat. Tadi baca doa iftitah tadi. Yang kelima, orang yang menanti-nanti akan bacaan amin daripada imamnya. Saya ulang balik. Maka 5 surah ini, apa 5 gambaran ni? Dia tak ada tulis tu. Dobit di tepi. Yang pertama, orang yang membaca Fatihah lambat. Orang yang membaca Fatihah lambat. 1. Yang kedua, orang yang syak membaca Fatihah. Yang kedua, orang yang syak membaca Fatihah. Yang ketiga, orang yang lupa membaca Fatihah. Ini saya dobit. Yang keempat, orang yang sibuk membaca yang sunat. Apa yang sunat? Doa iftitah lah. Sibuk baca doa iftitah. Yang keempat, orang yang sibuk membaca doa iftitah. Yang kelima, orang yang menanti-nanti akan imamnya membaca amin daripada imamnya tu. 5 surah ini, ini jawapannya. Diuzurkan. 5 soalan, 1 jawapan. Diuzurkan bagi orang, yakni bagi makmum yang muafiq. Bagi orang yang muafiq, bagi makmum yang muafiq, akan ketinggalan. Tulis. Ini akan ketinggalan makmum daripada imamnya. Akan ketinggalan makmum daripada imamnya. Dimaafkan tu, diuzurkan akan 3 rukun itu. Yakni 3 rukun yang panjang. Tu dia. Jadi 5 masalah ini dimaafkan. Bagi orang muafiq tadi dimaafkan ketinggalan makmum daripada imamnya 3 rukun itu, yakni 3 rukun yang panjang. Tulis itu. Habis itu. Nampak lagi? Maka adalah pada surah ini tiada ada khilaf antara segala ulama mutaakhirin. Maka adalah pada surah ini apa? 5 surah tadi tu. Dia kata apa? Tiada ada khilaf, tiada ada perselisihan antara segala ulama mutaakhirin. Siapa dia ulama mutaakhirin? Saya dah sebut itu. Nanti jap soalan, nanti jap. Siapakah yang dikatakan ulama mutaakhirin? Iaitu Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Tapi maksudnya di antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli tidak ada perselisihan. Semua sepakat. Dobit di tepi. Tambah sikit. Bahkan, dobit di tepi. Bahkan, muafakatlah oleh segala ulama mutaakhirin pada mengatakan muafiq. Bahkan, muafakatlah oleh segala ulama mutaakhirin. Bahkan, muafakatlah oleh segala ulama mutaakhirin pada mengatakan makmum yang muafiq. Jadi 5 surah tadi dikatakan orang tu makmum yang muafiq dan dimaafkan ketinggalan daripada imamnya 3 rukun yang panjang. Nampak lagi? Habis itu.
Ni ada tanya soalan. Adakah perlu qada semula solat dulu sebab tinggal Fatihah? Apabila muafiq dikira masbuk. Sebab hari ni baru faham dua keadaan ni. Sebab itulah dia panggil wajib kena qada tapi bukan di atas jalan yang segera. Kena ingat kita ni orang mukmin, kita apabila kita tak belajar fardu ain, Allah Ta'ala esok dia akan ambil dengan kecuaian kita. Dengan sebab kita tak belajar. Tak boleh kita sebut dengan orang, aku jahil dulu, mana aku tahu apa? Mana aku tahu jahil? Mana aku tahu dulu aku buat ini? Dia tak cakap gitu. Ibarat dia beginilah, senanglah kita kata. Ibaratnya beginilah, senangnya. Kita maklum dah COVID-19 ni. Tiap-tiap orang nak pergi mana, pergi pasar ke, nak pergi kedai ke, kena pakai mask. Kena pakai mask. Tiba-tiba, dah kat 2-3 tahun dah, lama dah, kita pergi kat kedai, kita tak pakai mask, polis tahan kat kita. Cik, awak cik kena denda ni, tak pakai mask. Mana saya tahu benda ni dah lama dah, saya ingat dah tak kena pakai dah. Boleh cakap gitu ke? Tak boleh jawab gitu. Saman tetap kena saman. Saman tetap kena saman. Ibaratnya kita, itu nak cerita ibarat dunia tu. Akhirat pun begitu juga. Tak boleh kata, aku jahil tu mana aku tahu. Bila jahil, mana kata bila sebut jahil, maksudnya, tak kena buat, mana kata tak kena kodok lah. Kena kodok juga, tapi bukan di atas jalan segera. Sebab kita dah tahu, kalau kita jahil semata-mata, kita jahil selama-lamanya, esok-esok Allah Ta'ala akan ambil taksir, kecuaian ke atas kita di hari akhirat esok. Jangan main. Jangan main, Jadi, soalan yang tadi, Puan Latifah kata, adakah perlu qada solat dulu sebab tinggal Fatihah apabila muafiq dikira masbuk? Memanglah. Kena tengoklah, kalau kita orang muafiq lah kena baca Fatihah. Kalau dikira masbuk, tak apalah imam menanggung baca Fatihah kita. Kita ingat ke tak ingat? Kalau tak ingat, sunat kita adah balik solat kita, sunat. Kalau tak ingat. Tapi kalau kita nak ihtiyat, kita buat semayang balik. Kita jaga balik semayang kita semayang balik. Tak ada masalah. Kalau tak ingat nak buat lagu mana kan. Tapi kalau kita ingat tu, kita qada balik. Tapi bukan di atas jalan segera. Lepas habis ni aku terus qada. Tak, bukan begitu. Imam Ibn Hajar siapa Ustaz? Imam Ibn Hajar iaitu dia panggil ulama' mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i kita. Imam Ibn Hajar. Saya dah hurai dah Imam Ibn Hajar siapa dia dulu. Dia panggil kita ni berpegang pada ulama' mutaakhirin. Dengan keadaan segera, bukan keadaan segera, dengan keadaan tak segera. Dengan keadaan segera, keadaan bagaimana pula Ustaz? Bukan, maksudnya gini saya sebut. Kita mengerjakan qada tu bukan di atas jalan segera. Bukan dengan. Kena qada juga. Bukan dalam keadaan segera. Lepas habis mengajar ni turun qada. Tak, bukan gitu. Maksudnya diberi ruang. Kita nak qada, diberi ruang. Tapi wajib kena qada sebab apa? Sebab kita dengan sebab kejahilan kita dulu. Dengan sebab kita tidak tahu bab ni. Macam ni lah saya sebut tadi. COVID-19. Orang nak beritahu dah. Walaupun benda-benda lepas dah 3 tahun. Contohlah dah setahun lebih dah. Bila keluar rumah nak pergi mana-mana kena pakai mask. Lepas tu tiba-tiba kita buat tak tahu. Tak apa dah tak ada apa dah kot. Kita kata itu. Tiba-tiba kena tahan dengan polis. Cik tak pakai mask ni cik. Contoh. Apa salah? Kena denda ni cik. Denda kena tetap kena denda. Qada tetap kena qada. Tu dia. Cumanya kita kena denda tadi nak bayar lambat cepat tu ikut kita lah. Nak bayar cepat ke lambat. Tunggu dulu lah cik. Nanti saya ada duit. Tak apalah. Awak tetap kena denda juga. Tapi kena bayar. Bila tu cik? Tak apalah. Kami bagi masa. Kalau hukum dunia dia bagi masa. Ikut cik lah nak bayar bila. Tak apalah. Kalau saya ada duit saya bayar. Kalau tak ada sekarang ni tengah sesat. Tak ada duit ni tak boleh nak bayar lagi. Begitu juga qada pun. Lambat cepat tu buatlah. Nampak lagi nampak lagi bayangan. Kita bagi perumpamaan tu. Habis itu. Jadi ulama' mutaakhirin iaitu Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Tak ada perselisihan ulama'. Tak ada khilaf.
semua mengatakan 5 surah tadi, 5 gambaran tadi, semua dikatakan orang yang muafiq dan dimaafkan ketinggalan daripada imamnya 3 rukun yang panjang. Habis itu, faham lagi? Alhamdulillah. Kemudian kata, dah habis dah. Sedang elok. Kemudian kata Nazim, mana ma fi tasyahudin aghwi talat alaihi takbirul imaman man dhabat. Tu dia. Tu Itu esok kita baca, kita bahas lah. Mana ma fi tasyahudin aghwi talat. Tu. Itu esok kita masuk syair yang baru. Wallahu a'lam. 5 gambaran makmum muafiq. 1 baca Fatihah lambat. Syak sama ada baca Fatihah atau belum. Lupa baca Fatihah, sibuk baca sunat iaitu doa iftitah, menunggu imam baca satar, baca amin. Semuanya dimaafkan ketinggalan rukun panjang. Ya, betul, tepat sekali. Kak Aini, alhamdulillah. Kalau dia sebut itu, dia faham tu. Faham sekarang, alhamdulillah. Dobek tu siap-siap. Kemudian kata, mana ma fi tasyahudin aw ikhtalat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Faham lagi, alhamdulillah. Tapi tak mendalami, tak apalah, nanti tunggu. Nanti kita tunggu kita. Alhamdulillah. Jadi sekali itu saja, tuan-tuan, perempuan semua faham. Jadi soalan pun banyak hari ni. Sebab tu kita panjang ini, 1.5 jam ini. Jadi sekali itu saja. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah, Allah Akbar. Tu dah terang dah tu. Dah Jahal Tamil nak fiqah hadis tu dah terang dah ada dah. Dobek tu penting. Allah Akbar. Selamat bercuti semua.